Kerajaan Persekutuan komited bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi memajukan kawasan luar bandar seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri berkata kerjasama itu penting untuk memastikan pembangunan yang seimbang perentasi wilayah dan negeri. Yang penting ialah jalinan kerjasama di antara kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Jalinan ini bukan hanya terdapat di dalam hubungan resmi, tetapi yang lebih penting adalah hubungan peribadi. Personal networking inilah yang banyak membantu keselarasan, bukan soal pembangunan saja tetapi perimbangan kemajuan di antara wilayah. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Samu, Petong, Sarawak. Bagi paparan berita dari Sarawak, terus bersama Buma Wen di Kuching. Buma, silakan. Baik, terima kasih Otto. Kerajaan negeri melalui Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak (MTCP) sedang merancang penganjuran festival kebudayaan bagi mengetengah serta mengangkat aspek kepelbagaian adat dan budaya setiap 34 suku kaum yang terdapat di Sarawak. Menurut Menteri MTCP, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, setiap suku kaum di Sarawak mempunyai keunikan adat dan budaya diwarisi sejak turun-temurun yang perlu dipelihara serta diketengahkan agar ianya tidak hilang di telan zaman. Justru itu, beliau telah menggerakkan kementeriannya mengenal pasti dan mendokumentasi adat dan budaya setiap suku kaum di negeri ini, manakala hasil daripada inisiatif tersebut, satu festival kebudayaan dijangka akan diadakan buat julung kalinya pada tahun depan. Berucap pada Majlis Perasmian Festival Gendang Sarawak 2024 yang berlangsung di tebingan Sungai Kuching, beliau juga berkata festival anjuran bersama di antara MTCP dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sarawak itu merupakan usaha memupuk rasa cinta seni dan budaya, terutama bagi golongan muda sebagai satu bentuk khazanah warisan yang wajib dipelajari dan dipelihara. Baik, sementara itu Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyempurnakan Majlis Perasmian Festival Gendang Sarawak 2024 tersebut. Pada majlis tersebut, Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi serta isteri Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah turut menyaksikan pertandingan akhir Gendang Melayu 2024. Kumpulan seni warisan berzaman dari Kuching meraih gelaran Johan bagi kategori gendang bergendang berkumpulan dan membawa pulang piala serta hadiah tunai RM5,000. Naib Johan kumpulan dari Brunei Darussalam, sekendang Sutra Brunei, manakala tempat ketiga kumpulan Tunas Seroja dari Mukah. Bagi kategori penanda kanak-kanak lelaki, Johan pasangan kumpulan warisan Seri Tanjung dari Semarahan. Tempat kedua kumpulan pewaris dari Kuching dan ketiga kumpulan warisan Beladin dari Pusa. Dalam perkembangan lain, Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar pagi tadi hadir menyempurnakan acara pelepasan bagi Sains and Maksa One Team Run 2024 di dataran kawat Dewan Undangan Negeri Kuching. Astana Negeri Sarawak menerusi kenyataan media memaklumkan Tun Pehin Seri Dr. Wan Junaidi serta isteri Toh Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi merasmikan acara pelepasan larian sejauh 6 km dan 3 km yang disertai 1,500 penjawat awam negeri melibatkan pelbagai peringkat perkhidmatan. Acara tersebut bertujuan menggalakkan gaya hidup sihat serta memperkukuhkan semangat kebersamaan dalam kalangan penjawat awam negeri serta mempromosikan budaya kerja sihat dan produktif. Hospital Umum Sarawak akan mempunyai 3 bilik kasih wanita iaitu ruang khas jururawat wanita untuk berehat dengan lebih selesa. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, bilik ini akan dilengkapi dengan pelbagai fasiliti kepada jururawat wanita serta yang sedang mengandung dan untuk masa rehat mereka yang optimum. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas Majlis Serahan Tajaan Rakan Strategik Yayasan Kebajikan Negara Malaysia bagi Anjung Kasih dan Bilik Kasih Wanita di Hospital Umum Sarawak di Kuching. Sebagai permulaan, ia akan diletakkan di 3 ward, iaitu ward bersalin serta ward perubatan lelaki dan wanita dengan kos lebih RM76,000 tajaan syarikat daripada Perinsuran Broka.
Jelasnya, ia juga bagi memberi peluang kepada mereka untuk berehat, seterusnya memberikan perkhidmatan yang terbaik. Beliau berharap dengan adanya bilik tersebut kelak, ianya dapat menggalakkan kekitangan hospital untuk mengutamakan kesihatan serta memberikan manfaat positif dalam membantu memelihara kesejahteraan mental mereka. Ujarnya lagi, sekiranya ada tajaan dari syarikat yang berminat, ia turut akan dilaksanakan di hospital di Semenanjung, Malaysia. Saudara, pelbagai kemudahan dan prasarana sekolah di SMK Merbau Miri terus dinaik taraf bagi memberikan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih baik dan kondusif. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, sejak menjadi adun Senadin, beliau sentiasa menekankan kemudahan sekolah yang terbaik untuk pelajar di kawasan Senadin bagi menyokong dan mendokong pelajar dan guru mendapatkan keselesaan sepanjang persekolahan berlangsung. Antara kemudahan sedang dilaksanakan bagi kemudahan SMK Merbau adalah pembinaan tempat letak motosikal berbumbung dan ruang pejalan kaki menyeberang jalan, pelebaran ruang tempat menunggu bagi keselamatan pelajar dan ibu bapa menghantar dan mengambil anak mereka. Jelasnya, pelaksanaan projek berjumlah RM400,000 tersebut telah dimulakan minggu lepas dan dijangka siap akhir bulan Disember 2024 ini. Beliau juga telah menyediakan skrin LCD bernilai RM85,000 kepada SMK Merbau bagi memudahkan program dianjurkan. Beliau berucap semasa merasmikan Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang SMK Merbau 2024 di Dewan Bunga Raya SMK Merbau Miri. Beliau juga menyeru kerjasama ibu bapa dan guru terus dikukuhkan kerana ia sangat menyumbang kepada kejayaan anak-anak mereka dalam persekolahan yang merupakan generasi peneraju masa depan negara. Lawas berpotensi menjadi lokasi utama kejohanan sukan renang dengan siapnya pusat akuatik Lawas. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pusat akuatik yang sedang dalam pelaksanaan kini mengikut taraf dan standard sukan Olimpik. Kemudahan-kemudahan ini diharap akan dapat memberi satu kemudahan untuk kita di Lawas ini, di kawasan utara ini, cepat sekali limbang Lawas ya, untuk mereka membuat latihan dan sebagainya. Dan dengan itu kita berharap ada kejohanan nanti boleh ditempatkan di sini. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan kejohanan bola sepak terbuka Piala Yang Berhormat Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan di Stadium Lawas. Sebanyak 30 pasukan dari Lawas, Limbang termasuk Sabah menyertai kejohanan itu. Dalam pada itu, Datuk Amar Awang Tengah berkata, usaha menaik taraf kemudahan dan kelengkapan sukan di Lawas akan diberi tumpuan. Ini termasuk menaik taraf Stadium Lawas yang menjadi lokasi utama penganjuran pelbagai kejohanan sukan di daerah itu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Otto, silakan. Terima kasih, Buba langsung dari Kuching, Sarawak.